Apa benda jenis opening tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan podcast Bumi Langit seputar dan apa? Aku dah lupa. Ya, sebenarnya kita dah lama tak bersiaran kan, dan tak buat video. Mungkin kita agak kekok kot. Tapi ni episod pertama. Kalau korang dekat rumah follow kita daripada hari pertama, set kita hari ni sedikit dan aku rasa banyak berbeza kot. Lagi-lagi cantik lah at least. Betul? Walaupun kita masih gugup for every reason kan. tak tahu kenapa gugup. Walaupun macam tak adalah macam kita tak ada sponsor ke apa. Kalau tengok ada kita punya karikatur sebenarnya ni. Yang warna merah tu muka John. Warna yang apa turquoise ke apa tu, itu muka Jeb sebenarnya tu. Yes. Kuning tu muka aku. Tapi yang paling baru sekali Azam. Siapa Azam? Tetamu kita ke? Tak, Azam tahun baru bro. Aku ingat Azam. Hey, boleh bro. Ini boleh jadi. boleh. Dia Azam tahun baru lah. Azam tahun baru 2024. Selepas 2 minggu tahun baru. 2 minggu dah? Yalah, 2 minggu, 14 kan? Pak. Ya, kita record hari ni 14 Januari. Lepas 14 hari tahun baru kan, 14 Januari, adakah masih dikira tahun baru? Yes. Ataupun soalan tu macam tak valid sebenarnya. Ya, aku boleh tak sekarang kau cakap kat orang selamat tahun baru selepas 14 hari? boleh. Aku rasa tak ada masalah kot. Hari tu aku jumpa siapa kan? Pun kita Happy ucap belated. selamat tahun baru juga. Dan kita dah masuk Chinese New Year lagi. Happy belated New Year lah. Happy belated New Year belated New ada Year. Apa-apa pun kami nak ucapkan selamat tahun baru 2024. Yup. Semoga tahun ini kita semua dilimpahi dengan rezeki yang melimpah luar lah. Yep. Dan saya harap tak ada lagi lah langkah-langkah Betul. Langkah-langkah yang tak tentu hala kan. Dan aku doakan semua masuk syurga. Alhamdulillah. Amin. Wow. Lain macam tu. Ini azam tahun baru dia kan. Okay, kita mungkin boleh mula dengan azam tahun baru Jepar lah. Macam-macam Apa pelik azam sangat tahun ni. baru kau ni? Azam tahun baru aku simple je. Mungkin tahun ni aku nak kurangkan berjambang. Berjambang. Aku Kau nak dah clean shave? Clean shave. Tapi aku perasan dia clean shave lah Tahu malam apa ni. masalah dia? Ni dia nak kelihatan muda di tahun baru. Yes. Kelihatan muda. Tak, kau muda lagi kan? Umur kau berapa? Aku masuk Yang soalan perangkap kan? tiga lah. Tiga apa? Kepala tiga. Kepala tiga. 31. 03. Nol. Kau umur berapa? Aku 41 tahun ni. 41? Kepala 4. Sama umur aku dengan John lebih kurang. Yeah. Kalau dia 41, aku 31. Kalau dia 45, aku Bedanya 10 tahun saja. kenapa kau berbunyi macam tu? Sabar belum lagi. Iban, kau punya azam dulu. Aku punya azam aku sebenarnya tak percaya dengan azam tahun baru sebab bagi aku Ikut mak hijrah. ya betul ikut mahal hijrah sebenarnya kan, awal Muharram itu sebenarnya tahun baru kita. Hijrah kan. Caca. Tapi ya aku tak berapa percaya. Aku just yalah aku ada a set of benda yang aku nak capai kan. Tapi dia tak adalah mengikut tahun sangat pun. Tak adalah beria aku nak tulis resolusi tahun 2024 ke apa. Paling kurang pun kalau ada pun yang aku recycle every year lah. No kan? Okay. Nak kurus. Aku Which is nak kurus pun ya on top of the list lah. Kau tulis tak kau punya azam tahun baru? Tak pernah. Aku tak pernah tulis. Tapi aku tahu ada satu kawan aku ni siap buat poster. Buat poster Buat poster macam ada goals dia untuk 2024. Tak tahu lah itu kerja dia ke apa, tapi memang dia ada goals lah. Aku rasa kalau aku buat macam tu, lepas 2 bulan tulisan aku tukar hilang. Tak pun hilang lah kertas tu. Tapi kenapa kita perlu berazam tahun baru, sedangkan kalau kita tak pernah tunaikan pun, why should we have that azam tahun baru? Agak deep lah kan. Deep kan. Tapi aku rasa itulah, setiap tahun kita perlu ada satu motivasi untuk meneruskan dan melangkah ke hadapan lah kot kan. Sesuatu untuk kita kejar satu milestone baru kan. Tapi umur kau sebenarnya tak berubah bila tahun baru. Kau hanya umur kau berubah bila kau hari jadi. Hari lahir. Sangat. Tak apa. Kau tak beritahu lagi kau punya azam tahun baru apa? Azam aku tahun ni ialah untuk tidak berazam. Okay. Betul. Menarik. Kalau aku azam dan benda tu tak jadi, dia akan jadi azam baki.
Azam Baki brought forward. Oh, dia macam New Year end financial year end, financial year end. Jadi aku berazam untuk tidak berazam tahun ni. Jadi harap-harap tahun depan memang tak ada baki lah. Kalau azam tu gagal, azam defisit lah. Azam defisit. So sebab dah banyak kali saya ada defisit. Azam defisit Kan? Jadi tahun ni aku buat je apa aku nak. Mungkin ada menghabiskan baki-baki azam aku yang sebelum ni lah, nak kurus. Ataupun aku cabar kau, ataupun kita cabar masing-masing. 2024 ni apa yang kau patut buat. Instead of kita yang tentukan, orang lain yang menarik. Macam aku, okay, contoh aku nak cabar Ipan lah. Okay. Untuk tahun 2024 ni mungkin kau kena panjat satu gunung. Panjat satu gunung Tak kisah gunung Kinabalu, gunung apa. Okay. Tapi satu gunung. Okay. Gunung Tahan ke, Gunung Datuk ke. Gunung Datuk. Ya. Gunung Jerai. Yes. Itu cabaran aku pada kau lah 2024. Kau boleh habiskan sebelum 31 Disember 2024. Ish, menarik juga ni. Tak pernah orang suruh aku panjat gunung kan. Kan. Okay, kau tak bagi cabaran kat dia. Biar aku bagi cabaran dia. Kau bagi cabaran kat aku. Aku cabar kau buat satu projek daripada mula sampai habis. Projek yang bernilai ada nilai RM1 juta. Dan ringgit. Janganlah RM1 juta kang azam baki kang. aku rasa macam bersalah juga cakap tu kan. Tapi ada nilai yang besar, ratusan ribu daripada mula sampai habis. You see it from start to finish. Ni macam daily life kan. Tak. Kalau daily life kau macam kau ikut projek. Ni kau kena monitor. Kau jadi macam project manager. Dia ada clear start, dia ada clear end, dan probably dalam 3-4 bulan punya projek. Buat macam gancat lah. Buat macam gancat. Proma. So basically Diploma mana boleh Proma. Proma apa? Project management. Oh okay. Kau pergi Proma lah. Proma. Aku PM. Ya. Okay, cabaran kau kat aku. Ini cabaran je tak tahu. Nak buat betul-betul ke? Tak tahu, mungkin Kita try lah boleh, tengok nanti podcast pada episod 31 Disember 2024 kita akan reveal lah. Menarik. Daki gunung tu aku takut tu. Aku tak yakin. Pendek cukup lah. Tak payah tinggi-tinggi. Rendah-rendah. Gunung Genting bukan gunung bro. Genting bukan gunung. cabaran untuk John apa? Kau lah. Oh aku. Dia macam okay, kau pergi Uniqlo, kau beli baju size L ke XL. Lepas tu kau make sure kau muat baju tu Menarik. by the end of the year. Challenge accepted. Yeah. Aku tak tahu XL kau muat tak? Sekarang tak. Sekarang 3XL. XL mungkin macam terlalu susah kot. Tapi kalau okay lah. Sebab Uniqlo tak ada 3XL bro. tak ada 3 dia ada oversize tapi kau kena beli online. So kalau kau boleh muat, kalau macam aku pakai XL, so kalau kau boleh tapi kau kena beli baju tu. Tak. Untuk jadikan dia lagi rumit, kau beli baju tu. Asal pula aku? Tak, kau beli baju yang size untuk aku. So tak dia macam lagi, aku nak baju free je sebenarnya. Tak boleh, kau kena bayar baju tu kan. Itu point dia kan. So, sebab XL apa aku tengok John ni setiap hari dia pergi gym sebenarnya, siap ada personal trainer. So itu benda yang kau nak lah buat kan. Dan at least kalau mungkin baju tu kau boleh gantung dekat dinding. Setiap pagi kau bangun, kau tengok baju tu, bila aku nak buat baju tu. Menarik. Sebab aku nak buat benda yang sama. Beli apa, sebab aku nak kurus jugalah kan. Nak beli seluar size yang 32 ke. Kau beli skinny jean ke? Skinny jeans ke kan. Yang tak boleh muat sekarang. Tapi kau tengok seluar tu setiap hari, kau akan macam okay, so, aku XL akan terpulang lah ikut kau punya XL. Sebab XL bagi aku macam susah je. Okay, boleh. Sebab aku takut aku punya rangka yang besar. Rangka kau besar. Tapi aku boleh muat kau punya ni baju palatau tu. Palatau tu kau boleh muat? Kalau badan kecil jadi besar, memang senang je. Palatau tu kau boleh muat lah baju tu? Tu tak ada masalah. Oh okay, mungkin kecil sikit. Okay, XL ke apa ke. Okay, aku ambil maksud size. muat tu mungkin kau boleh sarung lah. Dia tak adalah muat tu maksudnya Boleh jalan kat luar. Boleh jalan kat luar, kau selesa ke dengan apa confident lah. Kau berjalan tu confident. Aku confident semua bro. Okay, tak kisah. Okay, macam ni. Aku akan pergi Uniqlo, beli baju yang paling besar dia ada. Sebab 3XL confirm tak ada. Okay. Itu kalau kau nak tu kena tengok online tak silap aku. Tak. Aku Online. akan pergi kedai. So dia fair untuk kita dua lah. Okay. Okay. So gunung, t-shirt, Project. Tak ada bro. Aku accept kau punya challenge, kau accept aku punya challenge.
tak, kau accept Jeb. Dia gitu sebab dia adil. Asal challenge Jeb macam senang lah. Kalau kau bayangkan dia buat projek bagi makan jemaah surau sebagai selama satu 3 projek. bulan 4 bulan. So dia kena ada Konsistensi lah. Benda-benda tu. Kai, kau nak ikut aku pergi gunung daki. Takkan aku seorang gila. Yelah, bawa lah siapa. Tak kisahlah. Aduh. Okay, faham. Mendaki Gunung Cinta misalnya. Oh, ya. Betul. Tapi kena gambar lah. Kena ada gambar lah sebagai bukti lah. Tapi mungkin untuk short term kau pergi ke Bukit dulu lah. Bukit dulu Try Bukit dulu. Mungkin Bukit Gasing paling dekat Bukit Gasing, tak pun Bukit Dinding. Sponsor. Oh, okay, ni aku dah tawan lah. Lama dah. Bukit ni tak susah, senang. Itu jalan kaki. Either one. Sebab Bukit Gasing famous, Bukit Dinding. Menarik. So mungkin hujung tahun ni kalau kita masih keluarkan video lagi kan, mungkin kita boleh buat recap ke apa kan, tengok balik video ni lah sama ada kita capai ke tak. And untuk podcast Bumi Langit, aku rasa azam dia adalah untuk kita konsisten buat podcast. Okay, nice. Itu Azam Podcast Bumi Langit TV. Aku tukar aku punya challenge kat dia. Aku ubah sikit. Dia kena make sure every week kita buat podcast. Okay. So kalau tu macam clear satu minggu tu tak ada, maksudnya dia gagal. Aku gagal lah gila. Okay, menarik. Masa aku pula kena. Okay. Aku rasa kita melangkah ke tajuk seterusnya seterusnya lah. Oh, dan kita punya flow ni kita lain sikit lah. Kita akan ada macam intermission lah in between kan. Betul, aku nak minum air ni. Aku dari tadi tengok air aku nak minum. So kita tunggu. Macam mana cakap tunggu selepas ni ke macam mana? Kita keluar sekejap. So far dah sama. Tapi janganlah catchphrase sama kan. Okay, catch you guys later. Oh, macam tu kan. Okay. Alright, kita dah kembali. Dah start? Dah start lah. Kita terus start. Baru-baru ni aku ada ternampak satu berita tentang terbakarnya rumah seorang ahli parlimen daripada parti DAP. Nama dia Nge Ku Ham, daripada parlimen Beruas. Beruas kat mana? Perak. Kalau ikut laporan polis, kejadian tu berlaku bila? Malam. Pukul 3 pagi tu. Dan ada orang baling molotov cocktail Molotov cocktail tu macam mana? Dia apa? Botol kaca Jangan tanya aku. tak ada. Ni aku tak tahu. Tak tahu, tak ada pengalaman. Cocktail tu macam ingat macam minuman. Mocktail. Kita orang Melayu kot. Oh ya. Okay, Molotov cocktail ni basically dia kau kena pakai botol kaca. Kau tak boleh pakai botol air mineral. Sebab dulu ada orang try nak buat pakai botol air mineral, tapi macam nampak sangatlah dia tu penipu kan. So dia kena pakai botol kaca. So that bila kau balik tu kau letak kait. Kenapa aku ajar benda ni macam suspek utama. Itulah pasal. So dia punya tujuan molotov tu untuk bakar benda lah, ataupun spread fire lah kan. So okay, so kejadian tu berlaku malam dan rumah MP tu dibaling molotov dan terbakar kereta dia lah, dan hampir-hampir seluruh rumahnya sebelum dia punya jiran bagi warning kan malam tu kan. Dan aku bukan apa, sebab berita ni dia jadi bukannya dalam keadaan tiba-tiba ataupun tiada benda yang mencocok-cocok supaya benda tu terjadi kan. Dan antara laporan polis pun kata ini adalah satu tindakan khianat kan. Dan kalau tengok berita-berita sebelum tu pun banyak aku nampak Saitro Perikatan Nasional yang sekarang berada di UK kan. Antara kenyataan yang dikeluarkan sebelum kejadian tu apa, kalau nak ambil alih kerajaan tu bukan sekadar bising-bising, tapi kena turun ke jalanan dan maksudnya membuat kecoh lah. Dia guna perkataan rusuhan. Dia guna perkataan rusuhan. Oh, ni yang yang kat UK tu. Yang kat UK itulah. Dan dengan keadaan sentimen yang dibawa oleh pembangkang Perikatan Nasional seolah-olah ingin mengapi-apikan lagi, bukan seolah-olah dah. Rasanya dah tak ada cover up lah. Memang dia nak mengapi-api kan. Ini bukan benda baru kan. Betul. Aku pun kena reman pasal benda ni kot. Yes. Isu ni dah setahun lebih bila kita nampak kehangatan tu kan. Dan benda tu tak berlaku secara vacuum lah. Betul. Mungkin dia bukan tiba-tiba lah. Bukan tiba-tiba lah. Susunan kan? Dia. Dan ini adalah satu tindakan mungkin ekstremisme dalam kita
berpolitik ataupun beragama sekalipun. Dekat dalam Facebook ada yang bawa komen-komen, contoh-contoh komen yang dia cakap pada muka. Oh ya, aku ada nampak komen-komen tu. Dan dia cuba untuk justify, untuk kata benda ni pada muka. Ya, dan seolah-olah ahli parlimen tersebut mangsa merupakan seorang musuh Islam. Yang mungkin ada kena-mengena dengan yang pasal dia minta untuk mahkamah syariah tu. Oh, ya. Backstory mungkin Jepang nak explain sikit on that. Macam aku baca lah. Backstory sikit lah. Sebelum kejadian ni berlaku, ada insiden di mana Ngeh ni dicadangkan, Ngeh dan juga ahli parlimen, ahli Dewan Negara MCA Tan Lian Ke. Dia suggest Tan Lian Ke. Dia suggest whether or not mahkamah syariah tu orang bukan Islam boleh menjadi salah satu dia punya panel kan. So benda ni telah dapat backlash bukan hanya daripada penyokong opposition, tapi malah penyokong kerajaan pun dia kata benda ni tak sepatutnya kau sebut, sebab apa-apa yang melibatkan mahkamah syariah, agama Islam tu hak orang Islam, dan jangan di situ. Even Perdana Menteri pun dah even Majlis Raja-Raja Majlis Raja-Raja pun dah keluar kenyataan. Dan paling penting sekali, kenyataan media daripada ahli parlimen tersebut lah yang memohon maaf di atas kekhilafan dia lah, ataupun the misunderstanding kan. Tapi untuk seseorang tu, contohlah kalau dia bakar rumah tu kerana kenyataan tersebut, aku rasa tak patut. Sebab betul, kau tak perlu kita berbeza pendapat, memang akan selalu. Betul. Tapi jangan kita berbeza pendapat lepas tu kita balas dengan keganasan. Betul. Politik riang-ria kan. Betul. Politik riang-ria. Politik riang-ria. Dia macam tenang-tenang lah berpolitik, berbeza pendapat itu biasa. Betul. Tapi kita kena uruskan perbezaan pendapat tu kan. Betul. So dan lately pun banyak tadi pun kita ada sentuh pasal langkah-langkah Dubai kan. Dia langkah Dubai ni tak habis-habis ke langkah-langkah kan. Kita nak hidup aman ni. Langkah tu yang bila dah gagal dia kata kekal tenang kan. Padahal dia gagal kan. Dia seolah-olah meroyan di media sosial menunggu dengan yang Di-Pertuan Agong. Betul. Which is tak sepatutnya lah. So korang cerita pasal langkah ni kan. Aku sebab tak ada siapa tak tanya, aku cerita lah kan. Apa benda? Apa guna skrip kalau aku cerita? Aku dah buka laluan dah langkah Dubai. Kau masuk je lah. Masuk. So langkah Dubai ni diceritakan ni versi aku lah. Nak percaya, tak percaya sudah. Dia ada cerita belakang lagi. Backstory dia. So source dia apa? Trust me bro. Trust me bro. Okay. Bapak kepada seseorang ni, kawan pada kau. Sepupu cikgu aku dekat tadika. Sepupu. Okey. Diceritakan yang bahawa langkah ni memang wujud. Berlaku percubaan untuk dapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan tu memang wujud. Sebab tu bila Abang Jo pun mengaku, dia kata ada orang datang approach dia offer seat untuk jadi Perdana Menteri. Katanya okey, ni versi pertama. Dia ada banyak versi. Versi pertama kata ada orang datang, orang yang selama ni aku rasa umum nampak dia baik. Sebab aku agak kecewa jugalah sebab dia buat macam ni. Dia datang jumpa kat Abang Jo, konon-konon ni nak bincang pasal, nak belajar pasal Sarawak punya green energy, renewable energy apa semua. Lepas tu dia datang, dia kata dia nak offer jawatan Perdana Menteri dekat Abang Jo. Walaupun Abang Jo adun. Dia kata tak apa, Abang Jo kita bagi dekat Fazilah dulu. Lepas tu nanti kita akan buat satu lagi langkah, PRK pula. PRK untuk naik ke Abang Jo. Lepas tu Abang Jo jadi PM lah. Oh, ini macam janji Mahathir kepada Anwar Ibrahim lah. Abang Jo bukan PM 11 lah, PM 12. Tapi yang penting Abang Jo bukan paloi. Kalau siapa tak tahu paloi tu bodoh. Itu versi pertama. Versi kedua, Mamat yang offer ni, dia pun nak jadi PM juga. Ada versi ketiga, blok yang lain, tak boleh sebut nama. Dia sign SD. Tapi dia letak nama dia jadi PM. Alamak. So sekarang nak ikut ada 4 nama PM daripada jumlah SD yang ada.
Ni yang dia duduk kumpul hari tu lah. Ya, dan SD tu tak lengkap pun. Dan aku pun tak faham kenapa pembangkang masih nak main dengan SD ni kan. Terbukti yang kau cakap tu pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia sign 2 kali, sokong apa, depan cakap lain, belakang cakap lain kan. Even contoh kalau macam kita tengok tahun lepas, tahun 2022, lepas Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, dia berani untuk buat satu usul. Betul. Dipercaya. Betul. Dipercaya kepada beliau. Dan tidak dibantah, tidak dicabar, tak minta undi belah bagi. Bagi aku tindakan Perdana Menteri masa tu Anwar Ibrahim adalah satu presiden yang sangat bagus. Betul. Sebab kita sebelum ni kalau nak buktikan mungkin masa langkah syaratan nak buktikan berapa jumlah sokongan ahli parlimen tersebut ada untuk dapat jadi Perdana Menteri melalui SD kan. Kenapa benda tu dia tak boleh dibuktikan dalam parlimen? Sebab sepatutnya punca kuasa tu datang daripada parlimen. Betul. Bukan di luar parlimen. Betul. Kalau dia berlaku di luar parlimen, maksudnya it is undemocratic lah. Betul. Dan masa langkah syaratan, lepas langkah syaratan tu, dia orang memang minta undi percaya. Sebab itulah dia orang daruratkan parlimen. Betul. Yes. Yes. Jadi nak kata absah tak absah ni, awak yang pertama sekali tak absah. Yang kedua, kalau cerita pasal SD ni, sebab tu naratif sekarang yang dimainkan oleh pembangkang ialah tidak cukup kepercayaan. Sebab dia tak boleh namakan orang yang boleh dipercayai baru. Betul. Dia kata just tak cukup percaya. Sebab dia orang ada 4 nama sekarang. Satu lagi, bila Perdana Menteri Anwar Ibrahim kan hari tu yang dia buat undi percaya. Undi tak percaya? Undi percaya kan? Pembangkang dia tak bangun untuk membantah ataupun you know, call out for undi belah bahagi. Tak ada, dia kata dia setuju je. Tak ada bantahan langsung. Dia macam okay, tak apa, kita terima. Lepas tu bila dah habis sesi parlimen, di luar parlimen, tunjuk taring pula. Betul. Kata PM tu, PM ni tak cukup jumlah. Itu yang diorang call out untuk kata nak buat akta baru atau untuk satu penggal. Tapi mungkin benda tu aku rasa kena panggil pakar sebab personally aku sendiri tak setuju. Tapi aku rasa mungkin kita boleh panggil wakil bersih lah sebab dia wakil bersih kita nak ucap tahniah lah kepada saudara Faizal, mantan Presiden ABIM, kerana telah dipilih sebagai pengerusi yang baru secara demokratik. Bersih lah, pengerusi bersih yang baru. Betul. So ada apa-apa lagi daripada langkah Dubai ni yang kita boleh ambil aku nak simpulkan sikit John yang cerita tu. Berkemungkinan ni teori aku teori X lah. Teori X1. Okay, X1. Teori aku adalah orang ni dia jumpa kat semua orang, dia janji orang ni semua PM. Okay, boleh jadi juga. So dia ada cerita WhatsApp of Abang Jo, cerita Mamat ni yang dia tu. So 4 orang ni dijanjikan. So at the end of the day, siapa nak jadi Perdana Menteri? Kalau langkah Dubai ni betul-betul terjadi lah. Tapi sebab tu betul kata Abang Jo, paloi. Sebab apa? Kita nak kestabilan betul. negara, kestabilan ekonomi. Kerana 2024 ni adalah tahun yang penting. Tahun yang penting di mana politik dunia, kalau kita tengok sekarang ni adalah musim pilihan raya di seluruh dunia. So mungkin akan berlaku sedikit perubahan di beberapa negara. Dan mungkin ini adalah peluang kita untuk mungkin reset sikit. Reset kancah pentas politik antarabangsa untuk positionkan Malaysia kat mana. Ketika dunia tengah shifting, kita boleh set betul. Terutamanya dekat kita punya region ni lah, ASEAN kan. Kita kat ASEAN, Thailand dah selesai. Malaysia dah selesai. Singapore coming in. Singapore bila? Tapi mungkin Singapore akan tukar Perdana Menteri. Faham, betul. Dah ada transition. Philippines dah selesai. Yang paling dekat sekali Indonesia. Bila? Dijangka bulan 2, 14 Februari. Sebulan lagi lah. Februari dalam 2-3 minggu lagi. 2-3 minggu. Seminggu hari 14. Hari 14 so 1 sebulan, month. Sebulan lagi. Okay, sebelum tu kita nak recap topik ni lah. Recap topik ni sebelum kita melangkah ke ni antarabangsa. Langkah Jakarta. Jangan. Kita nak tekankan bahawa kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan ni ada untuk berada di Putrajaya untuk 5 tahun. Maksudnya kerajaan ni solid lah. Betul. Tak ada goyang-goyang. Betul. Kata nak tukar Perdana Menteri ke apa ke, sebab penting untuk negara kita stabil dan dana banyak masuk, investment banyak masuk. Ini maksud kekal tenang sebenarnya. Betul. Diorang yang tak tenang. Even patutnya kalau diorang betul-betul nak jadi kerajaan lah kan.
kenapa dia tak accept awal-awal dulu? Ya, terima. Sebab memang dah di offer pun. Betul. So why inilah orang kata kan bodoh sombong macam ni lah. Ya. Dan berhenti jadi ekstrim lah. Kembalilah Betul. ke chill. ke landasan yang betul kan. Sebab akhirnya kita semua saudara, kalau tak sesama rakyat Malaysia baca ikrar yang sama, nyanyi lagu negaraku yang sama. Dia paling penting. Kalau bukan ada sedara sesama Islam pun, sedara sesama manusia lah. Betul kan. IC warna biru. Ya, IC warna biru. Anak aku je my kid. Oh, belum dapat lagi. Okay, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ni. Dia bersama dalam podcast Seputar di Bumi dan di Langit. Kembali kita dalam Bumi Langit TV. Cerita seputar di bumi dan di Langit. Tak ada semangat. Tak apa, teruskan. Tak, kita nak sambung tadi. Kita cerita pasal Indonesia sikit tadi. Bukan Indonesia. Cerita pasal pilihan raya lah. Pilihan raya dekat negara-negara jiran. Tahniah juga kepada rakyat Taiwan kerana kekal dengan parti sebelum ni, DPP. Kenapa tahniah? Tahniah lah. Kita diplomatik. Siapa menang pun tahniah. Itu hak memilih rakyat Taiwan. Kita tak boleh campur. Sebab kau cakap tadi tahniah sebab kekal kan. Yalah, tahniah lah, kekal kan. Betul lah. Dia kalau menang pun, orang lain menang pun, tahniah kerana menukar. Macam tu. Diplomatik. So tahniah kerana membuat keputusan. Tapi ini kali pertama. Tapi ini kali pertama seorang calon di Taiwan sejak aku tak ingat tahun bila tak dapat 50% undi lah. Oh, so ada orang tu? Tak ada. Untuk Taiwan tak ada. Dia terus macam kita lah. First past the post macam tu. Menarik jugalah. Maksudnya blok kuasa China ke atas tu semakin. So kita ramai yang berjangka kan. Lepas election ni di Taiwan akan lebih hangat lah keadaan di Asia Pasifik tu. Jadi kita tengoklah macam mana kita sebab nak ulas. Kuasa besar China lah. Kuasa besar China dan juga campur tangan Amerika Syarikat. Tapi kita mungkin anjak lagi ke bulan 11 bagaimana pula US ataupun Amerika Syarikat. Pilihan raya diorang yang bulan 11 kan. So Trump akan mungkin terus jadi calon untuk Republican. Dia dah declare, belum declare kan? Masih lagi dalam primary round untuk Republican dan mungkin Democrat. Dan kita pun tak nampak lah kandidat yang lebih kuat selain daripada Trump kan. So maybe a repeat of 2020 lah. Tapi kalau kita tengok balik apa beza Trump dengan Biden kan. Macam lebih kurang sama lah. Tapi mungkin Trump pada kali ni mungkin agak lebih agresif. Oh ya? Lagi agresif daripada tahun 2000 apa? Sebelum. Agresif in term of dia punya racial punya policy. Racial policy, international hubungan antarabangsa dan sebagainya. So we'll never know. So Trump lah yang meletakkan capital Jerusalem. Capital city, kedutaan daripada Tel Aviv ke Jerusalem. So kemungkinan dia akan buat lebih yang lagi radikal lah. Lebih radikal, yang semestinya tidak memihak kepada saudara kita di Palestin lah. Indonesia? Apa yang menarik berlaku di Indonesia? Sebab tadi ada sebut Thailand dah, apa lagi, Filipina dah, Malaysia, Singapore coming. Yang paling dekat Indonesia. So Indonesia currently tengah berlangsung kempen untuk pemilu. Pemilu tu apa? Dia pemilu ke sekarang? Aku bagi macam teka-teki lah. Pemilu tu apa? Pemilu tu pemilihan umum. Yes. Pilpres? Pilih presiden, pemilihan presiden. Pilihan raya presiden. Okay. Pilihan raya eksekutif. Legislatif. So pemilu ni dia merangkumi semualah. Pilpres, Pileg. So dalam election kali ni 2024 pemilu ada Pilpres dengan Pileg, dia dijalankan serentak. So akan ada 3 calon untuk Pilpres. 01 lah kita cakap bahasa Melayu kan. 01 Anies dan juga Muhaimin. Didukung oleh parti aku rasa partai kan, parti PKS, juga Nasdem dan PKB, tak silap aku. Untuk Pakatan Bangsa. Yes, dengan parti Umat, parti Amin Rais. Dan 02
digemoy-gemoy kan. Digemoy-gemoy kan. Calon ni adalah Prabowo yang dah masuk ini kali ketiga bertanding untuk presiden. Kali keempat dalam pemilihan presiden. Dulu dia jadi wakil presiden, calon wakil presiden bersama Megawati. Cawapres. So ini kira 4 kali lah. So 3 yang lepas tu kalah. So mungkinkah ini akhirnya terpilih jadi presiden. Dan dia juga siapa pasangan dia? Pasangan dia adalah Putra Sulong. Putra Sulong lah, anak pertama. Okey, Putra Sulong. Putra nombor 1 Jokowi Dodo, iaitu Presiden Gibran Rakabumi Raka. Nama dia best sikit. Yes, betul. Gibran Rakabumi. Tapi yang menarik Gibran ni dulu dia daripada parti PDIP. Yang bukan dalam koalisi Prabowo ni. Jadi menarik lah. Dan even adik beliau Kaisang sekarang dah jadi ketua umum untuk partai PSI. So dia dalam koalisi mendukung Prabowo lah. So dalam Prabowo punya koalisi ni ada Parti Gerindra, Parti Demokrat. Parti Demokrat ni anak kepada Susilo Bambang Yudhoyono. So and then kita ada Parti PAN, Zulkifli Hasan ni parti PAN, Garuda, banyak lagi lah. Dia dalam 5-6 macam tu lah. Tak gabungan tu besar. Itu aku baca je lah apa yang aku dah tulis. Dia hafal. Golkar, PAN, PSI, PBB, Garuda dan Gelora. Lepas tu 03 dia ni paling senang sebab dia tak perlu ada batas presiden sebab memang PDIP ni dia tak perlu sokongan mana-mana parti. Dia boleh letak dia calon ni sebab dia lebih daripada 20%. So Ganjar adalah wakil daripada PDIP, Parti Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia yang ke-5, bergandingan dengan Mahfud MD lah, Menteri Undang-Undang. Kira Menteri Undang-Undang lah, konektor hukum. Yang sekabinet dengan Prabowo lah. Yes, even Prabowo sama, Mahfud juga dalam ni lah, dalam tu. So ada parti PDIP dan juga 3P, Parti Kaabah. Parti Kaabah. Logo Kaabah lah. AMK, Angkatan Muda Kaabah. Betul. So simpulkan balik, ada 3 calon. Itu untuk Pilpres. Pilpres. Yang pertama dan Anies. Pertama Amin. Kita Amin dulu. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Yang kedua Prabowo dan Gibran. Prabowo dan Gibran. Yang ketiga Ganjar dan juga Mahfud. Gamah. Gamah. So ada 3 penjuru lah untuk presiden ni. So tapi di Indonesia dia lain sikit pada Taiwan. Contoh kalau calon tu dia pada round pertama ni tak lepas 50%, dia akan pergi round 2. So round 2 akan berlaku bulan 6 lah. Bulan 6 dia akan undi balik. Dan semalam kita ada sembang dengan wakil daripada Parti Politik Indonesia. Dia cerita berbeza dengan pilihan raya di Malaysia yang kalau pagi mengundi, petang tutup pusat pengundian, the next day, sebelum sebelum subuh kita dah tahu siapa pemenang, siapa kalah. Tapi di Indonesia akan ambil masa sebulan macam tu. Tapi dia punya pengundian ni sehari je lah. Tapi tak. Ambil masa lama. Macam kat Malaysia dia akan undi 11 hari bulan. Tapi di Indonesia 14 hari bulan. Yelah, satu hari je lah mengundi kan. Yalah. Tapi yang kiraan undi tu sebulan kan. Sebab yang sana ada 204 juta pengundi berdaftar. 204 juta. Dan di Malaysia je dah dekat 800,000. Betul. Itu dah boleh buat 3 parlimen. Kalau mega parlimen 8 parlimen biasa lah. Betul. Betul. Memang sebab semalam pun bila kita jumpa dengan calon pilpres calon Caleg untuk kawasan Jakarta 2 daripada parti Nasdem. Parti Nasdem ni menyokong Anies dan juga Muhaimin. So bila kita jumpa dia begitu 6 juta dia punya tu kan. Pengundi di kawasan Jakarta 2. Pengundi kawasan dia saja 6 juta. Yes, maknanya 1.5 juta tu di luar negara. Dia tak macam Malaysia. Malaysia kalau contoh luar negara ni kita akan hantar ke every parlimen lah undi-undi tersebut. Contoh kau undi dekat mana? Gombak ada 3 orang mengundi luar. 3 orang tu masuk kat Gombak lah. Tapi dekat Indonesia is different, di mana pengundi luar ni masuk dalam satu kawasan parlimen, iaitu di Jakarta 2. So 1.5 juta pengundi luar negara mengundi untuk pilihan raya legislatif
di Untuk jadi Jakarta. ahli parlimen. Dan daripada 1.5 juta tu dekat Malaysia ada berapa? 800,000. 800,000 pengundi berdaftar Seluruh Malaysia lah. di seluruh Malaysia lah. 800 lebih lah. Tapi tak nampak sangat kempen. Ya, Kehangatan betul. dia ada. Cuma kita sebagai rakyat Malaysia Kita tak nampak lah. dia punya. Sebab tu kita kena pergi Jakarta. Oh, nak tengok sendiri apa yang berlaku. Yeah, sebab mungkin kat sini of course lah, kalau Yalah. kita dekat luar negara pun Kita tu pun takkan campaign beri pun, lah kita duduk kan. dalam Betul. dewan santai-santai dengan kawan-kawan kita. Tapi Ya. kalau contoh kita pergi sana, kita akan tengok kemeriahan dia, mungkin poster. Tapi even kalau kau pergi dekat kampung baru, dekat kedai-kedai selit-selit sikit ada poster. Ya. Confirm ada. Confirm ada. Cuba try. Itu apa baru lepas ni? Boleh? Ini field trip katanya. Ya. Field trip Field trip sebelum ke trip yang sebenar. Oh. TYS. Apa tu? Trip yang sebenar. Trip yang sebenar, TYS. Faham. Jadi trip yang sebenar ni bila? InsyaAllah boleh announce. Khas InsyaAllah untuk penonton-penonton kita kita. akan pergi ke Jakarta pada 25 Januari hingga 28 Januari. Dan Lagi 10 hari lah. sebab Jeb kena buat podcast setiap minggu, Kita akan buat kat sana lah. kita akan buat kat sana. Ui, ini berapa kg nak kena bawa ni? Nantak. Baru beli lagi besar kot. Oh, okay. Gila besar. Tak, ni So, lampu. apa kita nak buat kat Indonesia? Kita tak akan jumpa satu parti lah. To be fair to all, kita jumpa Kita akan jumpa satu blok lah. Jumpa parti berbelas bang. Parti ada 18. 18 parti nasional yang bertanding. 18 parti. Dan ada juga parti lokal. Yes, local lah 6 lah. Tapi kau kena pergi Aceh. Pergi Aceh. So kita pergi Aceh. So kita 18 lah. 18 tu dah banyak. So kita fokuskan 3 koalisi besar. Ya. So mungkin kita akan jumpa Nasdem lagi dekat Jakarta. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah kita akan jumpa juga PDIP. Dan kalau siapa ada kenal-kenalan mungkin permisa-permisa di rumah yang mendukung 02 boleh contact. Kalau siapa ni boleh contact terus DM kami ataupun tulis je nombor telefon WA dia +62 berapa untuk kita contact lah. Mungkin ada calon kat luar sana yang perlukan exposure ke. Macam Kita akan terlibat dalam kempen. Kita tak terlibat kempen. Kita tak terlibat dalam kempen. Kita mungkin akan bagi ruang sikit lah. Dan kita pun nak belajar lah. Sebab aku tengok maturity ataupun kematangan politik di Indonesia ni politik riang-ria. Ya, Betul. politik riang-ria. Even contoh macam Malaysia kan, kita baru nak start untuk gabungan-gabungan ni tau. Betul. Ya. Macam kat Indonesia, Pilpres kau ada koalisi ni contohlah Gerindra dengan PAN satu koalisi dekat Pilpres. Tapi berkemungkinan besar dekat negeri, contohlah kita ambil negeri lah. Sebab kalau aku cerita provinsi orang Malaysia tak faham. Cerita sana negeri, Gerindra mungkin tak berkoalisi dengan PAN. Mungkin dia berkoalisi dengan partai PDIP, partai lain. So keterbukaan beginilah. Dynamic dia berbeza. Very fluid. Dia lebih kurang macam Pakatan Rakyat dulu lah masa tak berdaftar kan. Kalau peringkat nasional tu bersama komponen DAP, PAS, PKR, keadilan ni kan. Tapi ada di setengah-setengah parlimen tu bertindih ataupun berlawan sama sendiri kan. Betul. Ya, tapi dekat Indonesia tu lagi matang lah. Lebih fluid lah. Ya. Di atas bersama, di bawah berlawan. Ataupun sebaliknya kan. Ya. Tu lagi menarik. Dan sebab macam kita mention semalam dalam perjumpaan tu yang fluidity ni, kecairan ni, dia membuatkan tak ada tak sopan ataupun ekstremisme. Betul. Yang kita cakap tadi sebab macam mungkin ada tapi terkawal lah. Terkawal. Macam sekarang, macam kat Malaysia sekarang siap ada kalau satu jemaah tu je betul kan. Betul. Nak lompat ke nak berkawan dengan orang lain tu nampak macam janggal, terlalu janggal. Ya, betul. So kalau sebelum kita pergi pun kalau ada kesempatan untuk kita jemput tetamu daripada Indonesia untuk hadir ke kita punya podcast pun lagi menarik kan. Ataupun kita podcast kat sana. Ya. Dan shout out to Bapak semalam Bapak Tengku Adnan. Tengku Adnan. Bukan Tengku Adnan Bukan. Malaysia. Tengku Adnan. Dia calon bagi kawasan Jakarta 2. Bagi Pilat. Tapi bukan kempen Bukan kempen. Sebab tujuan dia untuk kita, sebab Indonesia jiran negara yang paling dekat dengan kita lah, daripada segi rumpunnya, daripada segi budayanya, daripada segi politiknya. Betul. Even kemungkinan besar satu rumah orang Malaysia mesti ada seorang orang Indonesia. Ya. Mungkin akan ada.
Pekerja lah contoh. Ada, aku rasa kita memang serumpun kot. Jadi antara sebab pun kita nak merapatkan ukhuwah, merapatkan silaturahim kan. Belajar kan. Dan itu seruan daripada Al-Quran. Ya betul. Kan. Asal tahun baru. So macam Jepang kata tadi, kalau ada kawan-kawan kita dekat Indonesia yang nak, ataupun mahasiswa di sana, pelajar-pelajar Malaysia ke kan, nak kita berdialog ke, apa ngongkrong Nasgor Kambing Jalan kita Kebun, boleh ngongkrong Jalan Kebun. aku diet. Okay, ada satu lagi nak sebut, Majlis Belia Malaysia akan adakan sebuah forum bersama dengan 3 calon pilat diorang lah daripada Jakarta antaranya adalah siapa, mungkin Jepa boleh sebutkan calon-calon ni. Pertama sekali Tengku Adnan sendiri daripada Nasdem, and then ada Regina daripada PDIP, dan last kali Marsha daripada Partai Solidaritas Indonesia, Parti Kaisang. So Majlis Belia Malaysia akan adakan forum tu dan kita akan hadir bersamalah sebagai pemerhati, dan kita akan berkenal-kenalan. Kalau jumpa, bagi salam. Kita boleh sembang lah. Okay, sebelum kita wrap up, ada apa-apa lagi nak tambah? Sebab sebenarnya nak cerita pasal pilihan raya dekat Indonesia ni panjang. Tak apalah. Aku rasa mungkin kita akan bawa lagi untuk episod kedua dia deep lagi. Tapi aku memang nak bawa tetamu daripada Indonesia untuk datang sebelum kita pergi ke sana. Banyak soalan yang aku nak tanya sebenarnya. Banyak soalan. Dan mungkin kita boleh buat postmortem lepas tu kan. Betul. Dan macam pilihan raya Thailand dan Philippines pun aku rasa patut, walaupun dah sedikit terlambat, patut kita buat postmortem tu, utamanya kempen dari segi social media, sebab kita generasi yang baru. Macam tadi kau ada cerita aku sebelum kita start. Baru sangat. Sebelum kita start. Tentang kita sedikit lah. Tentang peranan media sosial dalam Pilpres. So macam mana kau lihat dekat every platform social media? Di social media, benda kempen ni di Asia Tenggara, di Filipina isu besar pasal social media, Thailand pun isu besar dan fun. Di Indonesia juga sama. Pembahagian macam mana pengaruh di social media di Indonesia, pada pengamatan saya lah. Pengamatan saya, maksudnya tak semestinya betul. Menurut John, trust me bro, kan, dia lebih dia ada pembahagian sektoral dia masing-masing. Kenapa cakap Indonesia? Dia baca kalau nombor 1 dengan nombor 3 tu lebih dominan di Twitter, nombor 2 lebih dominan di TikTok. Dan production, maksudnya quality production tu jelas dekat nombor 2 bagi aku lah, at least. Aku rasa mungkin sebab sokongan macam kau tadi pun sebut pengalaman Gemoy lah apa, which is not Malaysian terms. Betul. Tapi hip lah. Kalau kau tengok video-video yang dia orang buat tu sangat teng. So Ipan dia tak faham. Nanti korang Google. Dia lebih moden dan tapi nampak ada beberapa parti yang sebelum ni sangat cekap buat benda ni. Macam gagal lah this time. Mungkin tak tahu, mungkin sebab tak ada dana atau tak yakin nak menang. Tu open to discussion dan speculation lah. Tapi setakat ini nampak macam tu. Dan bukan saja sektoral dari segi platform, tapi education level. Macam kalau kat Malaysia sama je sebenarnya. Malaysia dengan mapping dia, sebab tu kita kena belajar banyak pada Indonesia. Dekat TikTok kebanyakannya bukan yang berpendidikan tinggi. Boleh kita assume macam tu lah. Sebab kalau biasa buat social media punya marketing, TikTok ni dia jarang convert into sales. Sebab kuasa beli dia rendah. Jadi maksudnya dia punya selalunya bukan orang-orang yang minta maaf cakap lah, bahasa kasar sikit, bukan berpendidikan tinggi, maksudnya bukan decision maker, bukan dan bukan berpendapatan tinggi sangat. Sangat korang, aku tahu korang kaya turun, aku tengok video tu turun daripada pesawat tau, ada kereta banyak letak kat TikTok. Orang percayalah kan. Jadi dekat Twitter nampak diskusi dia lagi berkualiti, tapi
dekat nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 2 agak tenggelam tak selesa dekat dekat Twitter. Tapi last sekali demokrasi is about numbers lah. Betul. Dia tak kisah kau berpelajaran tinggi ke rendah, pendapatan tinggi ke rendah. Tapi TikTok, ramai menang. TikTok ni kemungkinan besar yang tonton tu mungkin budak-budak kecil. Betul. So nak translate kepada vote, macam nak translate kepada sales tadi lah. Okay. So untuk kita, aku rasa kita boleh sembang lagi dalam berkenaan dengan pilihan raya di Indonesia 2024. Tapi setakat ni itu sajalah yang kita akan kongsikan untuk penonton semua. Terima kasih sebab masih bersama dengan kita pada tahun baru, dengan 2024 azam baru. Mungkin next episode masih lagi kat Malaysia. Aku rasa next episode kita akan make sure mungkin kita boleh dapatkan satu tetamu lah. Kalau bukan Bapak Tengku Adnan sendiri kan, daripada Nasdem mungkin ataupun daripada PDP ke kan, mungkin boleh daripada ketua pemuda dia dekat Malaysia ke ataupun wakil lah, untuk kita sama-sama berkongsi lah tentang politik di Malaysia dan di Indonesia. Dasar pandang ke Indonesia. Dasar apa nama Nusantara. Salam Nusantara lah. Salam Nusantara. Tak, aku pergi satu dialog itu, dia panggil salam 24 jam. 24 jam. Kau tahu kenapa? Sebab YouTube ni berorientasi global. So kau tak boleh cakap selamat malam, selamat sore. Salam 24 jam. Salam 24 jam. So dengan itu salam 24 jam untuk semua. Salam 24 jam bersama kami di Bumi Langit TV, perbincangan seputar di bumi dan di langit.